Baru-baru ni dalam kes ni Eileen, kita dikejutkan dengan penghakiman oleh Mahkamah Persekutuan. Ada orang bertanya, adakah undang-undang syariah itu dihapuskan? Yang ini tidak tepat kerana apa yang berlaku adalah Mahkamah Persekutuan membuat keputusan untuk menyelesaikan isu pentafsiran sama ada Dewan Undangan Negeri yang berbidang kuasa membuat undang-undang ataupun Parlimen. Jadi penghakiman itu sebenarnya memberikan panduan kepada semua pihak selepas ini untuk membuat undang-undang. Dewan Undangan Negeri, inilah bidang kuasanya. Parlimen, inilah bidang kuasanya. Jadi itulah intipati penghakiman oleh Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Kepada siapa yang tidak mengetahui kes Nick Eileen ini, kes Nick Eileen adalah kes di mana seorang peguam, Nick Eileen, yang ingin mendapatkan satu pentafsiran undang-undang oleh Mahkamah Persekutuan untuk menentukan siapakah yang berbidang kuasa untuk menggubal undang-undang Islam berkaitan dengan jenayah Islam. Jadi, apa yang dilakukan adalah Nick Eileen telah menyenaraikan beberapa kesalahan jenayah syariah di bawah enakmen jenayah syariah Kelantan yang ada potensi ianya bertindih maupun ianya juga ada di dalam undang-undang persekutuan. Jadi isunya di sini adalah bukan ada isu untuk mencabar undang-undang syariah, tetapi isunya adalah untuk mendapatkan kepastian, iaitu panduan bagaimanakah Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam maupun Parlimen. Inilah latar belakang kes ini yang tidak ada kena-mengena dengan aspek mencabar Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah kekal utuh. Sebenarnya dalam kes Nick Eileen ini bukanlah ianya bermula pada Kerajaan Perpaduan Madani hari ini. Ianya bermula sebelum itu lagi. Malahan ada kes-kes yang diputuskan yang berkaitan dengan kes Nick Eileen diputuskan kerajaan sebelum ini, iaitu dalam kes Iki Putra di Selangor. Mahkamah Persekutuan juga telah menetapkan bahawa ada seksyen yang bersalahan ataupun tidak berperlembagaan dalam kes Iki Putra. Itu bukan dalam Kerajaan Perpaduan tetapi kerajaan sebelum ini. Namun begitu, kes ini telah berlarutan dan Mahkamah Persekutuan buat pertama kalinya seramai 9 orang hakim yang terkanan membuat keputusan, dan keputusan ini adalah sangat baik, iaitu keputusan yang telah memberikan satu pencerahan kepada semua, dan inilah isu utama, iaitu isu kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam dan juga Parlimen untuk menggubal undang-undang kesalahan jenayah. Kepada semua, jangan risau, Mahkamah Syariah akan tetap kekal utuh. Kerana apa? Kerana perlembagaan yang telah mempertahan dan memperuntukkan berkenaan dengan bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah. Artikel 1211A yang menceritakan, memperuntukkan tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah. Apa yang kita perlu fikirkan adalah penghakiman ini sebenarnya memberikan satu lontaran kepada semua pihak, sama ada pihak Majlis Agama Islam Negeri, Dewan Undangan Negeri, Parlimen, untuk melihat apa-apa yang kita boleh lakukan untuk memperkasakan lagi Mahkamah Syariah. Jadi Mahkamah Syariah kekal utuh, kekal relevan, tidak akan, maknanya tahun depan ada sampai bila-bila, insya-Allah selagi Perlembagaan Persekutuan kita mempertahankan dan memperuntukkan Mahkamah Syariah. Dan apa yang paling penting kepada semua adalah bagaimana untuk memperkukuh dan memperkasakan Mahkamah Syariah. Dan ini yang kita sedang lakukan, iaitu yang pertama, kita akan bawa satu rang undang-undang Mahkamah Syariah. Yang kedua, kita tubuhkan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia. Yang ketiga, kita akan bangunkan infrastruktur mahkamah-mahkamah syariah yang baru yang ada di seluruh Malaysia. Itulah yang sedang dilakukan. Adakah kita perlu hapuskan mahkamah sivil ataupun undang-undang sivil, kemudian kita laksanakan undang-undang syariah? Ya, ini satu naratif ataupun kefahaman yang tidak tepat. Ya, kerana apa? Kerana Mahkamah Persekutuan sendiri telah bangkitkan, ini pertama kali Ketua Hakim Negara mengatakan bahawa bukan mahkamah sivil, mahkamah syariah sahaja yang melaksanakan takzir, tetapi mahkamah sivil juga ada melaksanakan takzir. Walaupun ramai yang lihat ini adalah negatif, namun begitu kalau kita fikirkan, ini merupakan satu kenyataan Ketua Hakim Negara yang membuka kepada satu pentafsiran bahawa sebenarnya kita boleh melaksanakan undang-undang Islam walaupun di mahkamah sivil. Jadi apa yang berlaku, walaupun ada sedikit perbezaan di kalangan dalam enactment keterangan maupun dalam Evidence Act dan sebagainya, namun begitu yang boleh kita lakukan adalah pengharmonian undang-undang. Sebagai contoh, Akta Rasuah.
Adakah ianya bersalahan dengan undang-undang Islam? Ianya adalah takzir, akta money laundering. Ianya adalah takzir, akta dakwah berbahaya. Ianya bertepatan dengan takzir, namun begitu perlu ada pengharmonian iaitu. Jadi saya ajak kepada semualah untuk kita terbuka, minda dan kita memahami bahawa untuk melaksanakan undang-undang syariah itu sebenarnya ia boleh dilakukan secara berhikmah dalam realiti yang ada pada hari ini. Adakah kes ni Elin yang pertama seumpamanya? Ya, kalau kita lihat sepanjang sejarah, sebenarnya pertindihan ataupun perbalahan pertikaian di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah ini berlarutan begitu lama. Malahan sebelum 80-an lagi ianya telah berlaku. Namun begitu, di bawah saranan oleh Badan Perundingan Islam pada waktu itu, Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim telah mencadangkan untuk pindaan perlembagaan pada 1988. Maka dengan harapan bahawa ianya dapat menyelesaikan isu bidang kuasa. Dan alhamdulillah selepas pindaan 1988 perkara 1211A itu ia telah dapat sedikit sebanyak menangani isu-isu pertikaian ataupun bidang kuasa itu tadi. Namun begitu, setelah berlakunya peredaran masa, ada terdapat beberapa kelompongan dan inilah di antaranya adalah kesalahan jenayah di mana ada beberapa kesalahan jenayah yang juga diperuntukkan di bawah mahkamah sivil. Jadi apa yang berlaku pada hari ini telah berlaku daripada kes Sulaiman Takrib, kemudian kes Eki Putra dan kemudian kes Nik Elin. Jadi apa yang kita berumuskan di sini sebenarnya isu bidang kuasa mahkamah syariah ini dapat diputuskan dalam kes Nik Elin ini dan ianya memberikan satu panduan setelah lama kita berselisih, sama-sama berbeza pandangan. Jadi Mahkamah Persekutuan 81 telah memutuskan bahawa inilah undang-undang sedia ada. Inilah pentafsiran perlembagaan yang tepat. Ya.